وتبعت بمحسن إلى يوم الدين وعن والدينا شرل لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya memuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, saudara jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur dan terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia izin inayah taufik hidayahnya pada tengah hari ini, pada hari yang begitu mulia iaitu hari Jumaat, yang Nabi SAW menyatakan dalam hadis Sayyidul Ayyami Yaumil Jum'ah, penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Wa Sayyidul Syuhuri Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyami Yaumil Jum'ah, penghulu segala bulan, bulan Ramadan, dan penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Jadi pada hari Jumaat ini kita dituntut ataupun digalakkan untuk kita melipat gandakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini tujuannya untuk apa? Untuk taqarrub. Kalau kita korban, baru ni Aidil Adha kita telah melakukan ibadah korban. Korban ni apa? Daripada perkataan qurba. Maknanya kita menumpahkan darah binatang yang disembelih itu. Tujuan utama adalah untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban itu sendiri adalah dengan tujuan untuk menghampirkan lagi, merapatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian untuk kita bagi orang fakir, orang miskin, orang yang susah, orang yang jarang-jarang dapat makan daging, merasa makan nikmat makan daging. Itu kemudian, dia datang kemudian. Tapi pertama sekali yang kita nak buat adalah untuk kita merapatkan lagi diri kita pada Allah. Begitulah kita hidup atas muka dunia ini, tidak ada erti kalau kita jauh daripada rahmat Allah. Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setiap masa, setiap waktu, setiap ketika mesti ada pada akal fikiran kita macam mana kita nak rapatkan lagi diri kita pada Allah. Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha segala-galanya. Kalau kita susah, Tuhanlah tempat kita mengadu. Kalau kita sakit, Tuhanlah tempat kita mohon sembuh. Kalau kita ada masalah, Tuhanlah tempat penyelesaian masalah kita. Jadi mudah-mudahan setiap hari Jumaat ini, al-jum'atu ila jum'ati kaffaratul lima bainahun. Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang lain, Jumaat ke Jumaat yang satu lagi, Jumaat minggu lepas kita bertemu dengan Jumaat pada hari ini, kafaratun lima bainahun. Dia sebagai kafarah, ampunan dosa di antara seminggu yang kita lalui. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya petik daripada kitab guru saya Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam yatufu bil Ka'bah. Satu hari kata Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, kata anak Sayyidina Umar, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Nabi sedang tawaf Ka'bah. Ni saudara-saudara kita daripada hujjaj, para hujjaj. Paling awal kalau tak silap hari ni 10 Hari ni 10 bulan ada yang balik. Ada yang juga dah balik. Yang dah balik tu yang paling lambat pergi. Dia paling awal balik. Jadi hari ni pun ada yang belum balik, ada yang masih lagi berada di sana. Yang penting upacara haji telah selesai. Upacara haji telah pun selesai. Kalau ada pun yang belum buat tawaf ifadah, mungkin perempuan uzur, perempuan yang datang haid, mungkin adalah seorang dua yang belum selesai. Tapi maknanya haji dah selesai. Jadi dia kata apa? Nabi SAW beritahu, Ibnu Umar kata, aku nampak Nabi SAW yatufu bil Ka'bah. Nabi sedang tawaf Ka'bah. Wa yaqul, sambil Nabi tawaf ni, Nabi sudah bersabda, ma atyabaki wa atyaba rihuki ma a'zamaka wa a'zama hurmatak. Sambil Nabi tawaf tu Nabi kata, ma atyabak, wah Kaabah ni hebat sungguh kamu ni, bagus baiknya kamu ni, atyabak, kamu ni sebaik-baik, wa atyaba rihuk, bau kamu pun sangat baik. Alangkah bagusnya bauan-bauanmu wahai Kaabah. Ma a'zamaka wa a'zama hurmatak, alangkah besarnya kamu, alangkah hebatnya kamu, alangkah tingginya kedudukan kamu, wa a'zama hurmatak, dan tingginya kehormatan kamu. Ni Nabi sudah cakap pada Kaabah ni, Kaabah kamu ni memang bagus, kamu bau kamu pun sudah bagus, kamu ni Kaabah hebat, tinggi, mulia. Macam mana orang salat menyembah Allah, bersatu seluruh dunia menghadap kamu, sebagai satu simbolik penyatuan seluruh dunia. Kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah. Buktinya kalau Kaabah tu diangkatlah, takdirnya Kaabah tu diangkat, Amerika mari angkat pakai kren letak kat California,
kita tak tetap tidak menghadap ke California, kita tetap menghadap ke Masjidil Haram. Tapi Kaabah ni mulia, hebat. Ma atjabak, Nabi kata, wa atjabar rihuk. Sampai hari ni tuan-tuan pergi pegang kelambu Kaabah. Oh, tuan-tuan pegang kelambu Kaabah tu, melekat bau wangian tu daripada sapu minyak atar tu. Wa a'zamaka wa a'zama hurmat. Nabi kata kau ni besar hormat, kehormatan kamu ni sangat tinggi. Tapi Nabi sambung apa tuan-tuan? Wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Tapi Nabi kata demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Nabi kalau nak explain sesuatu yang penting ni tuan-tuan, Nabi akan sertakan dengan sumpah. Nabi kalau nak beritahu ni benda ni penting ni, aku nak beritahu ni, Kaabah ni tadi bagus, Nabi kata Kaabah ni tinggi kehormatan dia, tapi wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan genggamannya, la hurmatul mu'min, kehormatan satu orang mukmin, a'zamu indallahi hurmatan mink. Jauh kehormatan orang mukmin ni jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatan engkau wahai Kaabah. Tadi Nabi kata bagus Kaabah ni wa a'zama hurmatak, kehormatan kamu ni tinggi Kaabah. Tapi Nabi kata walau macam mana pun demi Allah, la hurmatul mu'min, kehormatan satu orang mukmin, satu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, a'zamu indallah hurmatan mink, lebih jauh tinggi kehormatan orang mukmin di sisi Allah daripada Kaabah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Nabi nak kata apa ni tuan-tuan? Hari ni cuba tuan-tuan kita tengok, kalau kita buat ibadah haji ke, buat ibadah umrah, setengah orang ni yang tak berapa faham ni tuan-tuan, kadang-kadang dia punya nak tawaf Kaabah ni, dia punya nak buat ibadah tawaf, kadang-kadang tawaf sunat je pun, dia nak tawaf ni kadang-kadang dia buat ribat. Tuan-tuan tahu ribat? Dia buat ribat macam ni, dia buat, dia ikat tangan sama-sama ni, masuk dalam ni, dia jalan ni, dia rempuh ni, dia tak peduli orang lah. Dia langgar orang tua ke, orang perempuan ke, siapa ke, dia tak, yang penting ribat ni dia tak putus. Rabbana atina fid dunya. Macam ada satu kumpulan gagah nak pergi perang mana. Itu duk teman, alamak, geng ni dah sampai kat belakang dah, dia kira nak langgar kita. Tuan-tuan, ini yang banyak terjadi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang orang confuse ada sudut aulawiyat. Sebab Nabi dah tahu akhir zaman nanti akan berlaku hak ni. Orang Nabi tahu Kaabah ni sekali akan jadi tu. Macam hak jadi hari ni, sekali dia dah dapat pegang Kaabah, dia tak lepas dah. Tak lepas, taubat. Sekali dia dah masuk dalam Hijr Ismail, dia dah dapat masuk Hijr Ismail, dia tak bagi dah orang lain masuk. Macam dia seorang aja dia banyak doa. Tuan-tuan, sedangkan Nabi kata la hurmatul mu'min, kehormatan orang mukmin itu a'zamu indallah. Maknanya kalau kita boleh jaga orang mukmin, hati orang mukmin tu lebih aula daripada kita nak pergi sentuh Kaabah tadi. Kalau kita faham. Tu bagi orang yang buat haji tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Tapi ni kadang-kadang buat korban. Baru ni ada seorang sahabat cerita, dia kata tahun ni Ustaz, masjid kat tempat saya paling teruk. Dalam sejarah paling teruk. Ni paling teruk. Siap-siap ketuk meja ni, macam nak marah saya pula. Kenapa bang paling teruk? Dia kata teruk sungguh. Hari baru ni dia kata korban ni berapa ramai orang kena halau. Ada yang daripada yang dok buat ni, jawatan kuasa hak dok buat uruskan korban ni, pi halau ni, kadang-kadang hak yang bukan, dia tengok hak daripada mai daripada luar negara, mari daripada hak Pakistan ke Bangladesh ke mana ke, dia halau macam tu je. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita nak buat ibadah tapi kadang-kadang jadi bercelaru, jadi cacar marba, jadi bergaduh sama-sama orang beriman. Nabi beritahu ni kehormatan mukmin jauh lebih tinggi. Tu belum tengok lagi dekat Safa Marwah ni. Saya tahun 2006 sebelum balik daripada Mesir dulu, pergi bawa orang tua pergi umrah. Mak kita dah tak larat nak apa tu, sa'i. Kita duduk atas kursi roda bawa. Tahu-tahu lah Arab bawa. Depa ada yang tukang ambil upah ni, dia bawa ni, dia kira nak kejar, dia nak bawa 4-5 orang, jadi dia nak cepat, dia bawa punya laju. Dia bawa tu sakit nanti dia nak macam nak langgar orang, dia bagi horn. Suruh kita ke tepi. Dia tak adalah pin, tak adalah. Dia punya bunyi tu tanda suruh ke tepi, dia nak laju. Jadi kita bawa mak kita, takkan kita nak bawa dari laju. Kita pun ke tepi. Kita ke tepi ni pula, sagi mari pula daripada belakang pula, dia sudah langgar kaki saya dulu. Dia langgar kaki belakang ni, terkopek berdarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu tu kira cakap Arab fasih lagi. Pergi tahan, berhenti kat situ, pergilah nak pergi jumpa dia, sallu ala nabi. Nah, dia buat geleng kepala, sallu ala nabi apa, minta maaf, kita pun tak apalah. Nah, kita duk fikir balik tahap apa yang Allah nak kafarah kita. Tapi malah macam mana pun tuan-tuan, inilah hakikat manusia hari ini. Orang umat Islam boleh berkumpul dengan begitu ramai dekat Masjidil Haram, dekat Makkah untuk mengerjakan ibadah haji. Tapi pada masa yang sama kekuatan, kalau tuan-tuan tengok ada orang ambil gambar daripada satelit. Gambar daripada satelit menunjukkan orang telah wukuf di Arafah. Ya Allah, serba putih, penuh tuan-tuan. Bayangkan kalau umat Islam yang penuh ini boleh bersatu menentang Yahudi dan Nasara, tuan-tuan tahu apa jadi? Tapi mereka boleh buat ibadah, tapi pada masa yang sama saudara mereka disembelih, saudara mereka dibunuh, mujahidin difitnah dengan pelbagai nama IS dan sebagainya. Yang lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk menjahanamkan. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, Nabi kata, a'zamu indallahi hurmatun minka maluhu, harta benda mereka, wadamuhu, darah mereka. Harta umat Islam bukan boleh sesuka hati. Bukan mudah-mudah nak ambil harta orang Islam. Perlu diurus dengan baik, perlu diurus dengan sempurna. Wadamuhu, darah mereka, wa antazunna bihi illa khaira. Dan Nabi kata tak boleh sekali-kali kita bersangka-sangka dengan orang mukmin illa khaira, melainkan sangkaan-sangkaan yang baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kita baca pada hari ini nak beritahu apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kedudukan, kehormatan orang mukmin sangat tinggi di sisi Allah. Sangat tinggi.
Kita tak boleh bersangka-sangka tak baik, sangka tak elok, apatah lagi kita namimah, adu domba, apatah lagi kita mengumpat, apatah lagi kita fitnah. Sama-sama orang beriman, benda yang kita tak tahu kita cakap kita tahu, benda yang dia tak buat kita tak pasti kita kata dia buat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita nak kehormatan kita, maruah kita dijaga, begitu juga kita perlu jaga maruah dan kehormatan orang-orang beriman yang lain. Ni kita diwajibkan berkumpul seminggu sekali hari Jumaat untuk kita tengok saudara-saudara, wajah-wajah saudara-saudara kita yang beriman, yang kita tak kenal, yang kita tak pernah tahu. Bukan kita sekadar datang semaya dengar khutbah. Begitu juga orang pergi haji. Saya perhati orang pergi haji, pergi umrah, pergi haji, pergi umrah. Dia buat ibadah haji umrah, dia duduk dengan kawan-kawan satu maktab, satu apa dengan dia, habis. Tak ada satu kawan yang daripada negara lain, bangsa lain, tak ada kawan. Tak dapat, tak boleh sembang, tak ada perasaan nak bersembang, tanya khabar. Lari daripada salah satu kelebihan daripada perkumpulan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini pun tajuk khutbah kita adalah berkenaan dengan khutbah wada', wasiat Rasulullah di bumi Arafah, yang juga kita panggil khutbah wada', khutbah yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Nabi ada pesan adalah kena jaga hak-hak orang yang beriman. InsyaAllah kita akan tengok dalam khutbah nanti. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah. Aku qali hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.